Assalamualaikum. Kami dari kumpulan 16 akan membentangkan tajuk kepentingan jari dalam FPK. Saya Muhammad, nombor matrik 121298. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang kepentingan jari dalam FPK. Dalam bentuk FPK, terdapat pelbagai masalah yang perlu diatasi. Kepentingan jari juga perlu diketahui seperti melahirkan manusia yang seimbang dari segi semua aspek kemanusiaan. Selain itu, kajian ini juga memastikan apa yang terkandung dalam Perintah Razak 1956 dapat direalisasikan. Oleh kerana pendidikan universal tidak setanding dengan negara-negara maju, golongan pendidik tidak boleh disalahkan sepenuhnya atas mereka, kerana mereka juga sebahagian dari budaya pendidikan yang menekankan pemikiran yang kreatif. Cabaran yang dihadapi perlu diterima oleh sistem pendidikan negara untuk memastikan proses perkembangan sesuatu masyarakat. Oleh itu, falsafah pendidikan kebangsaan dapat membantu untuk melaksanakan sistem pendidikan yang bertaraf global di samping dapat melahirkan insan yang bertaraf intelektual. Baiklah, kita akan teruskan dengan persoalan kajian. Masalah pendidikan kebangsaan perlulah dikaji dari unsur jasmani, rohani dan intelektual. Juga perlu titik berat bersemua golongan. Justru kajian dari segi rohani, jasmani dan emosi dengan lebih mendalam perlulah dilaksanakan agar dapat melaksanakan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazah Afif binti Sulaiman dan saya akan meneruskan tentang objektif kajian dan juga skop kajian kami. Untuk objektif kajian, ini dijalankan bertujuan bagi mengkaji keberkesanan falsafah pendidikan kebangsaan dalam membentuk pembangunan insan yang seimbang dari segi aspek jasmani, emosi dan rohani, dan ianya seiring dengan matlamat utama falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu bagi melahirkan generasi yang lebih berilmu. Untuk itu, objektif kajian ini secara khususnya adalah yang pertama, untuk memahami konsep jasmani, emosi, rohani dan pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan dalam melahirkan generasi yang baru. Dan yang kedua adalah untuk mengkaji latar belakang dan juga sejarah falsafah pendidikan kebangsaan. Yang ketiga adalah untuk memahami peranan falsafah pendidikan kebangsaan dengan lebih mendalam, dan yang terakhir sekali adalah untuk mengenal pasti cabaran dan juga langkah dalam melaksanakan falsafah pendidikan kebangsaan. Manakala untuk skop kajian pula, ianya perlu dibuat bagi mengenal pasti peranan pihak yang bertanggungjawab dalam mencairkan falsafah pendidikan kebangsaan supaya ianya dapat dijalankan dengan lebih lancar. Oleh itu, skop kajian kami memfokuskan kepada dua golongan utama, iaitu yang pertama sekali golongan pelajar itu sendiri, sama ada yang masih bersekolah maupun yang telah memasuki universiti. Dan yang kedua adalah seorang pendidik, sama ada seorang guru maupun pensyarah. Dalam buku Pembangunan Insan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan terbitan 2015 oleh Saharia Haji Ismail, beliau menyatakan semasa zaman penjajahan British, mereka telah melaksanakan corak pemerintahan jenis pecah dan perintah. Pecah dan perintah bermaksud penduduk Tanah Melayu pada waktu itu dibahagikan mengikut kaum masing-masing dan digunakan bahasa pertuturan mereka dalam sesi pembelajaran mereka. Namun, kewujudan sistem pendidikan formal telah wujud sejak zaman penjajahan Inggeris lagi dan telah berubah mengikut peredaran zaman. Rukun negara juga telah dimasukkan ke dalam sistem persekolahan supaya peristiwa hitam 13 Mei tidak berlaku lagi. Dan falsafah pendidikan negara juga bermatlamat untuk melahirkan insan yang bersifat unggul dan cemerlang melalui penerapan pembangunan modal insan, antaranya pembangunan nilai murni, rohani dan emosi, pembangunan jasmani dan pembangunan intelek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Naila binti Haris, nombor matrik 1212310. Pada hari ini, saya akan menerangkan berkenaan metodologi kajian yang telah kumpulan kami gunakan bagi melaksanakan kajian ini. Pertama adalah pengumpulan data sekunder. Kami memperoleh data sekunder daripada beberapa buku, jurnal dan juga keratan akhbar. Selain daripada itu juga, kami juga melayari internet untuk mencari bahan rujukan. Metodologi kajian kedua yang kami gunakan adalah menggunakan kaedah perbincangan. Perbincangan yang kami jalankan ini berfokuskan kepada keseluruhan kajian ini iaitu berdasarkan analisis data dan dapatan kajian. Oleh itu, kami telah melakukan perbincangan melalui aplikasi Google Meet dan juga aplikasi WhatsApp mengenai segala maklumat yang diperolehi. Kami saling berkongsi pendapat dan bertukar idea dalam melaksanakan tugasan ini. Pendidikan adalah suatu sistem kehidupan yang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan kerohanian serta perkembangan dan pembentukan manusia. Dalam Islam juga mendidik manusia secara menyeluruh dan meliputi semua aspek, sama ada kehidupan atau fikiran dan logika maupun teori dan rohaniah. Selain FPK, ada FPI iaitu Filsafat Pendidikan Islam yang juga mendukung dengan menyatakan bahawa kebijakan pendidikan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan itu, Islam mendidik manusia secara menyeluruh dan meliputi semua aspek berdasarkan keimanan kepada Tuhan. Perjalanan untuk menubuhkan FPK adalah satu perkara yang tidak mudah. Kita perlu mengetahui tentang sejarah pendidikan di Malaysia terlebih dahulu. Pendidikan adalah titik mula dalam penubuhan FPK. Sebelum Malaysia ditubuhkan, kita mengamalkan sistem pendidikan yang tidak formal dan tidak seragam. Oleh itu, jabatan kuasa khas termasuk laporan Al-Razak tertubuh. Hal ini untuk membentuk semula sistem pendidikan negara selepas kemerdekaan. Setelah disemak semula, laporan Rahman Khalid dihasilkan pada tahun 1960 dan termaktub dalam Akta Pelajaran 1961. Antara bersamaan dua hal tuju ini adalah untuk menyeragamkan semula sistem pendidikan di negara kita. Sistem ordinans ditubuhkan bagi menjadi tunjang dasar pendidikan kebangsaan dan menggalakkan perpaduan. Rukun negara pula wujud selepas peristiwa 13 Mei berlaku. Akhir sekali, Laporan Kabinet 1939 adalah permulaan ke arah FPK yang dilaksanakan pada tahun 1996 dan kekal sehingga kini. Thank you. Terdapat pelbagai jenis pendidikan dan sekolah sebelum negara mencapai kemerdekaan pada 1957 di mana masyarakat ketika itu dibahagikan mengikut kaum iaitu Melayu, Inggeris, China dan Tamil, di mana semua ini menggunakan bahasa ini sebagai bahasa pengantar, kurikulum, buku dan guru-guru masing-masing. Tiada sekolah yang bercampur bangsa kecuali sekolah Inggeris, di mana itu pun hanyalah bagi anak-anak golongan bangsawan pada ketika itu. Beberapa jawatan kuasa telah ditubuhkan untuk mengkaji sistem persekolahan pada masa itu dan menghasilkan laporan-laporan seperti berikut. Yang pertama, laporan Bernays 1951. Yang kedua, laporan Fernwood 1951. Yang ketiga, Ordinan Pelajaran 1952 dan terakhir, laporan Razak 1956. Seterusnya, kita beralih pula pada peranan dan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Dasar bagi sesuatu sistem pendidikan haruslah berpaksikan kepada falsafah yang jelas. Biasanya falsafah inilah yang menjadi teras pendidikan terhadap sesebuah negara. Ia mengandungi matlamat, corak dan kaedah pendidikan secara kasar, ciri-ciri yang hendak dibentuk dalam diri individu yang hendak menerima pendidikan tadi serta skop yang merangkumi oleh proses pendidikan itu sendiri.
Antara visi falsafah pendidikan kebangsaan adalah pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dengan erti kata lain, matlamat falsafah pendidikan kebangsaan bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna serta menghayati ciri-ciri berikut. Pertama, taat setia dan bersatu padu. Kedua, beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera. Ketiga, sebagai sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara. Dan yang keempat, sebagai memberi peluang pendidikan kepada semua warga negara Malaysia. Sekian itu sahaja daripada saya. Kita beralih pula kepada pembentang yang seterusnya. Falsafah pendidikan kebangsaan bertujuan untuk melahirkan generasi baru yang dapat memaksimumkan potensi mereka dan mengembangkan semua bakat kemampuan yang terpendam dalam diri masyarakat. Oleh hal yang demikian, untuk melaksanakan proses ini secara lebih tertib dan teratur, perlulah mempelajari dan memahami konsep serta falsafah pendidikan dalam kalangan masyarakat. Pembangunan insan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan membahagikan pembangunan insan kepada 3 aspek utama iaitu intelektual, rohani dan jasmani. Pembangunan intelektual. Yang pertama ialah konsep epistemologi iaitu teori ilmu telah diterapkan dalam kalangan pelajar. Seterusnya, kemahiran 3M dan kemahiran KBKK. Kemahiran 3M ialah mendapat, meningkat dan menyebarkan ilmu, manakala KBKK ialah kemahiran berfikiran kritis dan kreatif. Seterusnya, kemahiran berfikiran aras tinggi melalui pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Seterusnya, pembangunan rohani dan emosi. Prinsip kepercayaan kepada Tuhan dalam rukun negara telah dijadikan pegangan falsafah pendidikan kebangsaan. Dan yang terakhir ialah pembangunan jasmani dan fizikal yang diterapkan melalui aktiviti kurikulum yang berbentuk kesukanan, kemahiran teknikal, vokasional serta keusahawanan. Seterusnya, untuk cabarannya pula, terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi dalam mencapai matlamat pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan dan antaranya yang pertama, cabaran di dalam era globalisasi di mana kemajuan teknologi di dalam era ini telah menjadikan golongan muda terutamanya pelajar-pelajar mudah terpengaruh dalam kemelut sosial semakin berluasa. Dan yang keduanya, sosialisme dan juga liberalisme di mana apabila wujudnya pelbagai cara pemikiran dan juga gaya hidup di zaman ini, ianya sedikit sebanyak telah memberikan efek yang negatif kepada pelajar terutamanya dalam pembentukan diri mereka bagi menjayakan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Yang terakhir sekali, keprofesionalan guru. Disebabkan seorang guru merupakan individu yang paling dekat dengan pelajar, maka mereka memainkan peranan yang penting dalam mendidik dan juga menunjukkan contoh yang baik agar pembentukan falsafah pendidikan di dalam diri pelajar dapat diterapkan. Okay, seterusnya saya akan menunjukkan dengan cara mengatasi halangan dalam pembangunan insan. Setiap halangan pasti ada cara untuk mengatasinya. Berkaitan dari segi era globalisasi, kemajuan teknologi menyebabkan efektif sukar untuk dilaksanakan kerana dalam keadaan ini terdapat juga kebaikan dan keburukannya. Perkara yang baik boleh diteruskan, kerana buruk perlu kita cegah. Dalam penggunaan teknologi yang berluasan ini, ibu bapa dapat mencegah menggunakan parental control terhadap peranti anak-anak. Dengan cara penggunaan parental control ini dapat mengasingkan perkara-perkara yang buruk dan perkara yang tidak sepatutnya dilihat oleh anak-anak. Terusnya dari segi pemikiran sekularisme. Kebanyakan individu sering salah faham terhadap falsafah pendidikan kebangsaan ini yang menganggap sebagai islamisasi. Pahaman ini adalah merupakan faham yang salah kerana saya fikir adalah untuk menaikkan lagi martabat pendidikan di Malaysia. Pemikiran sekularisme perlu diubah kerana bertentangan dengan agama Islam agar tidak menularkan pada golongan-golongan. Antara cara yang boleh mengubah perspektif semua masyarakat adalah pertama sekali, ulama perlulah menerangkan dan mengkritik pemikiran sekularisme ini. Terusnya NGO perlulah mengadakan harapan bagi mengajar semua masyarakat tentang sekularisme dan keburukannya. Yang kedua juga perlu menerapkan pengajar agama di semua tempat agar memahami maksud sebenar Islam. Seterusnya yang terakhir adalah keprofesionalan guru.
berupa secara lebih profesional serta fokus cara yang paling terbaik dan mudah untuk mengajar murid-murid. Dengan cara ini, murid-murid akan lebih faham dan mencapai matlamat aplikasi. Akhir sekali, Kementerian Pendidikan Malaysia perlulah berikan khusus khas untuk para guru bagi membentuk profesional guru yang lebih tinggi dan lebih matang. Sebagai rumusan, falsafah pendidikan kebangsaan merupakan tunjang kepada sistem pendidikan yang ada di Malaysia. Seterusnya, ia juga memupuk modal insan yang sempurna serta lengkap dari segi aspek intelektual, rohani, emosi serta jasmani. Baiklah, bagi cadangan yang pertama, semua pihak haruslah saling bantu-membantu dalam menjayakan konsep Jerry dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Yang kedua, ibu bapa seharusnya menghantar anak-anak mereka ke sekolah agar mereka faham akan konsep yang ada di dalam falsafah pendidikan kebangsaan.